Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Sharon Kezia. Bertemankan anda semestinya di TVS saluran 122 Astro dan MyFreeView 122. Macam biasa selama 1 jam kami akan menemani anda sehinggalah ke penghujung rancangan 8.30 pagi. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami sehinggalah ke penghujung rancangan. Betul tak Sharon? Selamat pagi. Selamat pagi, John. Apa khabar? Sihat. John belum bagaimana? Sihat. Dah breakfast belum? Belum, tak sempat. Nanti kita breakfast sama-sama lepas ni. Ya, boleh. Dan hari ini 23 Mac 2021, hari Selasa. Kami harap dan doakan agar anda di rumah berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, berada dalam keadaan yang sempurna dan sihatlah. Sihat tu penting kan sekarang. Sebab dengan keadaan sekarang, kesihatan adalah bagi saya sangat-sangat penting. Jadi Sharon, baik, mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita apakah yang mungkin apa topik kita pada pagi ini? Okey, topik kita pada pagi ini yang pertama adalah persiapan peserta untuk program reality TV Star bersama Razali bin Saad, atau nama pentas beliau adalah Jali, iaitu peserta TV Star season yang pertama. Dan bersama penerbit program terbaru TVS iaitu rancangan DIY bersama Afiq Kai. Afiq Kai DIY. Jadi saya kira kedua ni merupakan program yang barulah di TVS yang kita akan siarkan. Yang pertama iaitu program reality yang pertama di Sarawak. Betul? Jadi kita akan bersama dengan salah seorang peserta iaitu Jali. Yang kedua juga program yang baru di TVS, beliau merupakan seorang host, seorang penerbit, seorang pengacara. Host dan pengacara samalah. Untuk program terbaru Afiq DIY. Jadi semuanya di Sejahtera Asia untuk pagi ini. Jadi pastikan anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Baik, seperti biasa kita akan bawakan perkembangan perincian COVID-19 dan juga berita ringkas kepada anda. Saya akan mulakan dulu dengan perincian COVID-19 di Malaysia. Baik, semalam sebanyak 1,116 kes baharu COVID-19 direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan kini 334,156 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, 5 kematian baharu turut direkodkan, menjadikan jumlah kematian akibat virus berkenaan meningkat sebanyak 1,238 kes. Jumlah kes sembuh pula adalah sebanyak 1,495 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes yang sembuh setakat ini 318,784 kes. Mengikut penularan antara negeri pula, Selangor melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 403 kes. Dan ini diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 158 kes dan Sarawak sebanyak 124 kes. Dan untuk perincian COVID-19 di Sarawak, Sharon boleh kongsikan. Setakat semalam, Sarawak masih mencatatkan jumlah kes yang membimbangkan di mana terdapat 124 kes baharu positif COVID-19 yang menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 14,374 kumulatif kes dan jumlah kluster yang aktif meningkat kepada 34 kes. Dalam pada itu, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge terus meningkat kepada 11,605 orang dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Sukacitanya dimaklumkan bahawa tiada kematian dicatatkan setakat semalam. Syukur, thanks God. Daerah-daerah yang berstatus merah masih lagi didahului dengan daerah Sibu, Miri, Samarahan, Bintulu, Kuching, Kapit, Julau dan Serian. Manakala Sarike pula masih berstatus jingga, diikuti dengan daerah Tanjung Manis, Selangau, Seratok, Sebauh dan Telang Usang masing-masing berstatus kuning. Setakat semalam, 124 PUI baru telah dilaporkan dan satu kluster tamat iaitu kluster Junheng di daerah Bintulu. Namun apa yang menyedihkan, terdapat satu kluster baru iaitu kluster Rajang di Tanjung Manis Muka. Jadi itulah sedikit sebanyak perincian tentang kes COVID di negeri Sarawak, John. Jadi masih lagi beberapa kawasan yang diberikan perhatian di mana kes masih lagi penularannya masih tinggi. Jadi kepada anda yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang tertentu, pastikan ataupun di mana saja anda berada, sebab virus ini dah pun berada dalam komuniti, jadi kita perlu lebih berhati-hati, kerjasama, mengamalkan SOP, mengamalkan kebersihan yang tinggi dan sebagainya. Ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Baik, itu saja. Kita perlu kerjasama daripada semua pihak sebenarnya untuk menghentikan penularan wabak COVID-19 ini. Tanggungjawabnya sekarang semua terletak pada kita semua sebagai rakyat.
rakyat. Baik. Dan kita nak masuk kita nak ni ada info tambahan yang saya nak kongsikan. Setakat 21 Mac 2021 seramai 428,710 individu di Malaysia telah pun diberi vaksin COVID-19 dan kalau kita lihat daripada pendaftaran pula setakat ini seramai 6,1,555,000 rakyat 213 rakyat yang mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Jadi sekarang juga kita nak maklumkan dan kita nak wawarkan juga bahawa sekarang juga anda kini boleh mendaftarkan ahli keluarga yang berada di bawah tanggungan anda melalui aplikasi MySejahtera. So contohnya kalau ada mungkin nenek ataupun datuk ataupun saudara mara yang mungkin dah tua, ada uzur yang mungkin tidak ada akses, tidak mahir dengan teknologi, so anda boleh tolong daftarkan melalui aplikasi anda sendiri dan ini berada di bawah tanggungan anda. Jadi daftarlah sekarang sebagai penerima vaksin COVID-19 supaya pihak berkuasa bolehlah menyusun atur segalanya untuk bilakah anda fasa pertama, kedua ataupun yang ketiga. Betul tu John. Di sini saya ingin wawarkan kepada semua bahawa Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Sarawak akan menganjurkan pemvaksinan vaksin anti-rabies secara percuma dari kampung ke kampung yang bermula pada hari ini sehingga 27 Mac di daerah Lundu. Anda diingatkan supaya mengemukakan kad pengenalan anda sebelum proses pemvaksinan dan pastikan anjing anda berada dalam keadaan sihat, tidak hamil dan berusia sekurang-kurangnya 3 bulan dan ke atas. Asing dan kuarantinkan anjing anda untuk tempoh 28 hari bagi meningkatkan imun sistem. Tetapi bagi anda yang terlepas peluang ini, jangan risau, jangan gundah. Anda boleh hubungi Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Sarawak untuk menempah slot pemvaksinan anti-rabies percuma anda. Jadi saya kira ini merupakan satu inisiatif yang baiklah, inisiatif daripada Jabatan Veterina Negeri Sarawak, John. Kerana duka citanya dimaklumkan terdapat 2 kes kematian pada tahun ini akibat dari jangkitan rabies yang menjadikan jumlah keseluruhan kematian ialah 31 kes. Jadi taziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Jadi bukan manusia saja perlu vaksin, anjing kita pun perlu juga vaksin. Jadi kepada anda yang mungkin ada haiwan peliharaan terutamanya anjing, jadilah seorang pemilik haiwan yang bertanggungjawab, bawalah anjing anda untuk divaksin sebagai vaksin rabies. Dan untuk pengetahuan anda juga, vaksin rabies ni perlu dilakukan setiap tahun. Every once a year you have to vaccine your dogs. So jadilah seorang pemilik haiwan yang bertanggungjawab. Jadi kepada anda di luar sana, John, kadang ada orang terfikir rabies ni hanya dihidapi oleh anjing, tapi sebenarnya kucing pun ada juga mengidap rabies. Semua jenis haiwan mamalia cenderung untuk mendapat jangkitan rabies. Jadi betul lah. Itu saja antara perincian ataupun perkembangan berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Jadi Sharon, terus saja masuk ke topik kita yang pertama. Jadi kita bersama dengan Encik Razali bin Saad atau lebih mesra dikenali sebagai Jali, iaitu peserta TV Star season pertama kita. Apa khabar? Apa khabar? Encik Selamat Jali? pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, susah sih bangun pagi tak? Dah biasa bangun pagi dah. Kita ada artis bersama kita pada hari ini, John. Seorang peserta TV Stars, iaitu program realiti pertama di Sarawak, tentunya di TVS. Jadi sebagai pengenalan lah, Jali mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita siapakah Jali ini sebenarnya? Nama saya Razali bin Saad, berusia 34 tahun. Nama panggilan memang orang panggil Jali. Kalau family panggil Zali. Zali. Klasik sikit. Klasik sikit, Zali. Okey. Jadi saya tak banyak, saya tinggal memang asal di Kuching. Tinggal pun masih di Kuching. Dari saya lahir sampai sekarang, saya memang sukakan kucing dan tak nak keluar dari Kuching. Kalau boleh. Tapi suka haiwan kucing tak? Suka? Suka haiwan kucing, tinggal ke kucing. Tinggal di Kuching. Semangat patriotik di atas kucing ni, John. Itulah orang kucing ni. Tak nak keluar. Bagus, setia pada kucing. Encik Jali, memang hobi itu memang minat menyanyi ke dari kecil? Saya nak kata minat menyanyi, saya lebih boleh katakan yang saya minat muzik. Sebab saya asal permulaan dari bermain muzik. Jadi saya main daripada alat tradisional Melayu seperti hadrah, rebana dan kemudian main biola waktu kecil-kecil lah. Lepas tu sambung ke sekolah, lebih kepada keagamaan, lebih kepada nasyid, tilawah dan bahagian-bahagian keagamaan. Habis sekolah 2004 baru saya lebih kepada bahagian moden tapi lebih kepada band. Jadi tak ada ke arah vokal sangat. Saya mula bahagian vokal tahun 2016. Okay. Saya mula menyanyi di restoran, di hotel dan juga di bistro. So dari situlah saya bermula bahagian vokal.
Mulanya dulu dari alat muzik, dari minat muzik. Lepas tu boleh pula menyanyi. Bila yang dapat macam bila Jali tahu bahawa not bad juga suara aku ni. Macam boleh juga aku nyanyi. Itu terjadi bila kita masuk pertandingan nasyid. Okey. Masa tu. Sebab saya tiba-tiba saya rasa macam part vokal ni dia ada macam-macam kan. Yep. Dia ada lapisan-lapisan macam apa yang orang cakap? Bass, treble. Bass, treble semua. Dia datang sendiri lah macam tu lah. So saya rasa aku tahu sikit-sikit lah teknik ni boleh lah walaupun saya tak pernah masuk kelas apa-apa. Tapi semenjak TV Stars ni dah ada kelas macam banyak lagi nak kena belajar. Banyak ilmu. Baru tahulah sebenarnya ada banyak cabang yang perlu dipelajari banyak lagi dalam yang kelas belajar. vokal Tapi ni. benda tu memang dah familiar lah, memang dah tahu lah semua. Ada basic lah dekat situ. Betul. Jadi Macam saya difahamkan yang Encik Jali ni kan dari sebenarnya sebelum ni bekerja tapi pada tahun 2015 ni mengambil keputusan untuk fokus kepada bidang nyanyian. Ya. Bagaimana mendapat satu keberanian untuk melepaskan pekerjaan yang tetap yang tiap bulan kita dapat gaji untuk meneruskan kerjaya dalam penyanyi. Sebab seperti yang Encik Jali maklumkan tadi, menyanyi di bistro, menyanyi di kafe. Jadi ia bergantung kepada sambutan. Alhamdulillah semenjak saya start mulakan menyanyi di bistro, di restoran ni, dia tak putus-putus. Sampai sekarang. Cuma waktu pandemik ni dia memang tak adalah. Ya. Tapi alhamdulillah juga sebab kita masa sebelum pandemik kita memang dah buat simpanan apa semua. So dapat survive. Dapat survive. Okey. Even waktu kita ada sekejap yang dah dilonggarkan sedikit. Yep. Show pun berjalan. Dia memang tahu je kan masa yang ada dah boleh tu dia ada. Terus panggil. Dan alhamdulillah semua orang memang support saya, kawan-kawan, kenalan-kenalan semua memang percaya dengan saya. Jadi saya ambil keputusan 2016 tu, hujung 2015 saya berhenti kerja dan terus fokus dengan nyanyian. Dan banyak dapat job-job macam private job lah. Corporate job. Saya pernah lihat persembahan Jali ni selalu juga sebenarnya. Ya ke tak? Yes. Boleh Sebelum sebut tak pandemik lah, antara- sebelum pandemik. sebelum pandemik. Malam-malam punya minggu. Antara kafe-kafe yang buat performance. Antara kafe, Granary Kitchen, 21 Bistro yang sebelum-sebelum ni. Yep. Ada juga yang macam bistro yang di Di sekitar Kuching. backstage wayang macam tu. Kemudian Damai Beach. Itulah saya Bila nampak sebut dia. bistro tu macam familiar lah. Okey, baik, kita tanya juga apabila berlakunya pandemik ini, persembahan tak ada, restoran tutup, persembahan tak dibenarkan sebagainya. Bagaimana Jali menghabiskan masa kat rumah dan Saya banyak buat kerja DIY. okey. Sebab benda ni memang antara yang saya minat juga. Selain daripada main muzik, saya minat DIY, saya minat bersukan. So dalam masa pandemik ni, Okey. saya banyak buat senaman-senaman ringan. Lepas tu saya banyak buat kerja-kerja DIY lah. Macam kerja-kerja pertukangan. Okey. Sebab saya memang banyak terlibat dengan kerja-kerja besi sebelum ni dengan keluarga. Jadi saya banyak buat kimparan besi. Dan alhamdulillah ada juga yang membuat tempahan dan saya buat untuk kawan-kawan lah. Ada sambutan lah kat situ. Baguslah, bukan Dia sebelum nyanyi John. betul lah. Dia boleh ada ni Bakat. skill pertukangan. John ada tak ni? Saya tak Skill ada. pertukangan. Tapi saya nampak dia hasilkan satu barbecue pit. Saya pernah ya. nampak. Memang cantik. Kemas. Boleh tak kongsikan berapa harga tempahan? Mana tahu ada penonton dekat luar tu berminat nak buat tempahan. Untuk sebuah barbecue pit tu PM tepi. Harga bermula? Harga bermula dalam 300 ke atas. Okeylah tu dengan Kita pulang kepada cari dekat design. Instagram Jali_Lagoon. Ya. Okey, kita Jali Lagoon. Ini Ya. merupakan stage name Jali. Ya. Kenapa ada lagoon kat belakang? Lagoon ni dia macam satu kawasan perairan lah kan. Okey. Sebab saya kecil-kecil dulu selalu ikut mak pergi kebun kan. Okey. Saya pernah lemas. Oh. Jatuh dekat sungai tu. Okey. Saya lemas dan memang rasa nak macam masa tu macam this is my last moment on earth. Macam tu lah. Okey, okey. Jadi macam benda tu memang masih segar lah dalam ingatan. Sebab masa tu memang ingat ada buaya lah. Padahal sungai tu kecil je. Bersani je kot. Okey. Cetek lah. Tapi start dari tu saya memang fobia dengan air. Fobia dengan air sampai saya rasakan aku fobia, baik aku buat something dengan benda yang aku fobia ni. So saya buat nama band saya Sona Instinct. Sona ni dia satu nama untuk radar dalam air lah. Yep. So dalam air ni kita orang ni lain-lain genre. Jadi kita satukan dalam satu band. Dan kemudian nama Jali Lagoon ni pun daripada situ juga. Daripada sikap trauma saya dengan berkaitan air. dengan air. Inspirasi daripada trauma masa kecil tu John. Banyak kali belajar berenang pun tak boleh berenang.
Adakah sekarang masih trauma dengan air? Masih. Masih jugalah. So Masih. kalau macam pergi swimming pool ke pergi theme park yang berair boleh? Boleh, saya cuma boleh menyelam je. Oh. Nak timbul balik tu tak tahulah boleh ke tak. Okey. Jadi tapi kalau orang biasanya kalau orang fobia dengan sesuatu benda dia akan cuba elakkan. Betul. Tapi kenapa nak Tak, saya tak nak elakkan. Kalau boleh saya nak hadapi dia nak lah. hadapi, tapi sampai sekarang tak face boleh. your Masih. cakap Face your fear. face your fear. betul tu. Okey, bagus. menarik lah. Okey, jadi kita nak tahu juga kita kembali lagi kepada nyanyian lah. Okey, sebelum ni kita tahu Jali pernah masuki pertandingan nasyid. Ya. Nasyid kan tadi. Selain daripada itu adakah pernah juga menyertai pertandingan nyanyian yang lain? Pertandingan nyanyian kalau solo, saya tak berapa banyak sangat menyanyi. Saya lebih kalau di universiti dulu saya masuk pertandingan karaoke sebab nak dapat duit sampingan lah kan. Sebab kita nak dapatkan duit belanja, alhamdulillah dapat juga nombor 2, nombor 1, nombor 3. Itulah untuk belanja tiap-tiap bulan lah macam itulah. Pergi ke kampung-kampung, cikgu muzik saya di UiTM bawa pergi kampung-kampung, oh kita ada pertandingan nyanyian kat sini, pergi sana. Okey, boleh pergi. Dia bawa tengah-tengah malam pun dia bawa. Hantar balik pukul 2 pagi pun dia hantar. Semata-mata dapatkan sedikit duit tu lah. Macam tu lah. Untuk bahagian band, kita orang alhamdulillah dapat juga anugerah-anugerah di sekitar Sarawak. Dan ada juga sedikit di Semenanjung. Tapi dalam band apa role dalam band? Saya frontman. Okey. Menyanyi dan kadang-kadang saya akan masukkan gitar sekali. I see. Okey. Dia buat lirik dan sedikit-sedikit campur-campur untuk buat muzik dia. Kita orang bagi-bagi idea semua dan buat lagu lah macam tu. Diinspirasi daripada ahli band jugalah untuk mencipta sebuah Ya, lagu tu. kolektif. Ya, betul. Sebab kalau dalam band memang dia tak boleh Perlu satu kerjasama. betul perlu kerjasama. Dia semua tak boleh ahli seorang band saja tu yang untuk menghasilkan sebuah lagu. Betul, tak boleh seorang saja yang buat kerja. Betul. Baik, selepas ini kita akan kita akan borak lagi bersama dengan Jali, salah seorang peserta TV Stars, program reality pertama dan terbaru di TVS dan Sarawak. Kita akan berehat sebentar, jumpa selepas ini. Ya, dan masih bersama saya Sharon Kezia, Jonathan Ding dan Encik Jali, peserta TV Star musim yang pertama. Jadi kepada anda terus setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan kerana topik kita pada hari ini adalah topik yang cukup menarik iaitu berkenaan dengan 2 program terbaru di TVS. Jadi kepada anda yang belum mengikuti kita di Facebook Sejahtera Asia, anda boleh berbuat demikian dengan tekan saja Facebook Sejahtera Asia ataupun IG Sejahtera Asia, anda like dan anda boleh dengan dialu-alukan untuk anda melontarkan sebarang komen, cadangan, malah kritikan untuk kami menambah baikkan. Betul. Ya. Jadi kita masih lagi bersama dengan Jali, salah seorang peserta ataupun finalis TV Stars. Okay, Jali, kita nak tanyalah apa perasaan Jali apabila dapat tahu bahawa Jali merupakan salah seorang finalis untuk TV Stars. Saya secara jujur memang terkejut. Okey. Sebab umur pun dah meningkat kan. Saya salah seorang di antara yang tertua. Saya yang tertua dalam cara peserta. Tak apa, umur is just a number. Yes, actually just a number. Dan saya hantar penyertaan pun memang last minute. Okey. Dan saya tak rasa saya mula-mula memang saya tak rasa saya dapat. Jangan tak cuba nasib lah. Kata orang Sarawak, jangan sin coba. Jangan sin coba. Jangan sin coba. Tapi bila Baizura call, and dia buat video call lah. Dia kata, ni dia cakap, awak tak dapat semua. Okeylah, saya terimalah. Okey. Siapa suruh hantar last minute. Macam tu lah. Siapa suruh hantar benda-benda last minute semua. Tiba-tiba tukar pula, JC pula yang masuk. Oh, okey. Dia buat macam prank lah, lebih kurang macam tu. Saya pun, okey. tak tahu nak kata apa. Emosi pun tak tahu nak. Speechless faham. lah macam tu lah. Jadi macam mana sambutan daripada ahli keluarga ataupun rakan-rakan?
Ahli keluarga alhamdulillah semua memberi kata semangat. Semua kata kita orang yakin dengan kemampuan apa semua. Kawan-kawan pun semua ada mesej, ada yang call bagi tahu tahniah. So, alhamdulillah Penerimaan yang positif lah daripada rakan semua keluarga dan juga Semua beri rakan-rakan sokongan. saudara mara lah. Jadi siapa yang mendorong Jali untuk menyertai MyStars ni? Adakah Yang- dari rakan-rakan ataupun diri sendiri nampak iklan yang dipaparkan nak join? Saya dah lama dah tengok iklan, tapi okey. dia punya limit usia tu mula-mula. Kalau tak silap sampai 28 ke lebih kurang macam tu lah. Ya, betul. Tiba-tiba 2 minggu terakhir tu dia naikkan jadi 35. And saya mula tengok nak join ke tak, ke tak. Tapi bila ingat-ingat balik, sebelum ni semua orang asyik nak jemput menyanyi semua kan. Betul. Nampak macam saya rasa macam dia orang semua jemput saya sebab atas kebolehan saya, bukan sebab kawan-kawan, sebab yang banyak yang jemput pun bukan orang yang saya kenal. Jadi saya rasa macam okey ni saya masuk ni untuk korang lah. Terima kasih sebab sebelum ni banyak jemput saya untuk menyanyi apa semua. Jadi mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton kita macam mana konsep TV Stars ni. Mungkin Konsep dia memang 100% online. okey 100% online. Sebab kita orang nak jumpa dengan peserta lain pun dalam skrin je. Oh, tak jadi mungkin boleh kongsi bersemuka apa lah. antara cabarannya kalau macam bertanding dalam online ni. Dia dari Different segi lah, normal feel lah. baru. Okey. Feel dia memang tak susah nak sampai. Betul. Struggle nak feel tu lah. Kalau kita tengok orang kat depan tu kan, feel dia memang akan datang. Tapi tengok kamera je, dia macam nak ambil feel tu memang susah sangat. Betul. Memang susah. Dia memang jauh beza. Nyanyi sendiri lah macam ni. Dia macam menyanyi depan cermin dalam tandas lah macam tu lah. Itulah. Jadi mungkin boleh kongsikan juga apa harapan Jali setelah menyertai TV Stars ni ataupun selepas menjadi salah seorang finalis TV Stars. Selepas menjadi salah seorang ahli, saya selepas melihat kebolehan-kebolehan yang lain sebab kita orang dah tengok dah masing-masing, saya dapat stay sampai minggu terakhir pun alhamdulillah saya dah syukur. Sebab yang lain-lain ni semua bakat memang power. Memang satu persaingan lah. Memang satu persaingan sebab yang lain ni banyak yang ada pengalaman yang memang sudah lama juga menyanyi, bukan yang baru-baru. Ada pun seorang mungkin yang baru start menyanyi. Yang lain ni semua memang sudah lama. So memang ada yang memang sudah dalam industri, ada yang memang artis Iban, ada yang memang di KL, memang artis di KL. So saya rasa bertuah juga sebab saya dapat kongsi pendapat dengan diorang semua pasal nyanyian-nyanyian macam itulah. Jadi kira semua background peserta-peserta lain tu semua John ada terlibat dengan Ya, muzik. semua ada background muzik ni. Jadi boleh menyanyi. selain daripada TV Stars, pertandingan TV Stars ni, ada tak pertandingan lain yang Jali pernah sertai? Seperti yang saya nyatakan tadi, saya banyak pertandingan karaoke, dulu Battle of the Band. Macam Battle of the Band ni saya banyak masuk waktu di universiti, masa degree. Kita orang bertanding melawan universiti lain macam itulah. Kemudian saya jadi macam orang yang jaga bahagian music department dekat universiti lah macam tu. Tapi program reality ini kali Ini pertama. Pertama. Okey. Dan jadi kita tanya, kalau diberi peluang untuk berkolaborasi bersama dengan artis atau penyanyi pilihan tempatan local artis Malaysia, siapa yang Jali akan pilih dan kenapa? Saya nak pilih untuk bekerjasama dengan Noh. Noh Hujan. Ya. Okey. Walaupun saya memang pernah bergaul dengan dia apa semua, saya suka dengan idea dia. Idea dia lain sikit. Lain macam mana tu? Mungkin apa yang membuat Jali tertarik dengan hasil kerja Noh Hujan ni? Saya suka music part dia. Okey. Kalau dari segi vocal part, saya rasa saya lebih power dari dia. Tapi tengok lah. pengakuan eksklusif tu John. Pengakuan dia berani Kalau dari segi music, Ya, betul. music-wise, Dari dia sangat segi hebat. susunan muzik, ubahan dan sebagainya. Saya rasa kalau saya dapat masuk dalam salah satu lagu dia, saya rasa saya dapat satu yang sangat memuaskan. So Jali rasa bahawa Jali boleh bekerjasama dengan Noh, boleh menghasilkan muzik ataupun lagu yang power, boleh? InsyaAllah, tapi Noh ni strict. Semua kena on time, semua kena tune. Dia punya expectation tu tinggi lah. So, kalau nak kerjasama dengan saya kena banyakkan ilmu dia dulu lah. Betul. Sebab Noh pun memang dah lama pun dalam industri ni dan kita memang pun dah kenal dia dan research dah John. betul. Dia buat research tentang Noh dah. Dia dah Memang, bersedia dah. Dia tak kalau boleh dia memang tak sabar untuk berkolaborasi dengan Noh Hujan. Jadi Jali sebagai sekarang ni dah mula dikenali, bagaimana persiapan untuk menghadapi netizen-netizen? Jadi seperti kita tahulah kan, taklah semua orang suka kita. Ya. Saya memang ambil semua positif ya. Saya simpan dalam kepala saya ni
Okey. Semua benda positif. Kalau orang nak kutuk ke, saya ambil positif juga sebab saya suka orang kutuk saya. Dari situ saya nampak kelemahan-kelemahan saya. John, lepas ni John. Betul. Saya paling tak Kedua. suka orang puji saya. Tapi betul kalau sebagai seorang macam public figure lah, tak kisahlah seorang pengacara, seorang penyanyi, pelakon sebagainya, kita kena bersedia untuk menerima kritikan-kritikan Betul, sebab bukan semua orang akan suka kita dan kita boleh ambil kritikan itu sebagai salah satu cara untuk kita Untuk penambahbaikkan diri kita sendiri juga. Betul. Penting tu. Okey, Jadi jadi sebelum setakat ini pernah tak mendapat kecaman? Pernah. Oh, pernah lah. pernah. Melalui Facebook ke Instagram? Melalui Facebook. Facebook lah. Contoh kecaman boleh kongsikan tak? Ini dia kisah lama lah. Tapi kita orang kawan, masih kawan. Cuma Okey. masa tu kita bertanding untuk band lah. Kenalan terdekat jugalah. Dia macam sama-sama main band lah. Persaingan Dan dia orang ni orang lama lah. Kita orang ni orang baru masa tu. Saya kalau Okey. silap 2012 lah, lebih kurang macam tu 2012. Kita orang dua finalis untuk buat persembahan di Semenanjung untuk satu konsert rock lah, lebih kurang macam tu. And then dia melalui undi lah macam tu. Bila dah undi, kita orang melebihi undi otai ni lah. So peminat-peminat yang otai-otai ni dia bash kita orang lah. Kita orang macam tak layak lah untuk wakil Sarawak semua ni. Orang baru tak layak lah. biasalah tu mana-mana pertandingan memang akan ada yang tidak puas hati dengan tidak puas pencapaian hati. kita. Jadi seluruh komuniti band semua bash kita orang lah. Faham. Okey, jadi mungkin sebagai penutup, mungkin boleh kongsikan bilakah program reality ini akan bersiaran? Mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita dan macam mana cara mereka untuk menyokong Jelly? Program TV Stars ni akan bersiaran, tuan-tuan dan puan-puan. Yeah. Setiap saya nak ganti John. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap Selasa pukul 8.30 malam untuk konsert TV Stars. Di mana malam ni akan berlangsung konsert pengenalan, iaitu pengenalan setiap ahli, dan setiap jam 6.30 petang dari hari Selasa hingga hari Sabtu adalah untuk aktiviti harian setiap peserta TV Stars. Dan untuk anda-anda yang ingin menyokong saya, keep on sharing dalam Facebook, dalam Instagram, tag saya, so kita lebih kenal masing-masing dari situ. Sebab tak ada undi, minta maaf, semua ni daripada juri. Okey. So 100% dari juri. 100% daripada juri. Tapi boleh saja kongsikan ataupun boleh bagi sokongan melalui komen, Ya, kongsian betul. dan like di media sosial. Jadi sekali lagi terima kasih Jelly. Terima kasih, kasih, Dan Jelly. semoga selamat maju jaya. Selamat dengan berjaya. TV Terima Stars. kasih. All Kita the akan best. menonton pada malam ini. Baik, itu dia tadi Jelly, salah seorang peserta ataupun finalis TV Stars. Jangan lupa saksikan TV Stars setiap hari Selasa malam pukul 8.30 malam, konsert TV Stars. Dan malam ini merupakan konsert yang pertama. Dan setiap hari Selasa hingga Sabtu 6.30 petang itu merupakan kita akan saksikan perkembangan finalis-finalis TV Stars yang lain. Jadi baik, itu saja. Kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali lagi dengan tetamu kita yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Sejahtera Asia. Okay, thank you. Yang By the di way, senarai berapa? pendek hanya 6 orang sahaja yang berjaya mendapat tempat di dalam TV Stars sebagai Dream Team. akan membuai beberapa penduduk kampung selepas ini. Don't wanna feel another touch. Kaulah segalanya untukku. Oh Sulu. Kembali lagi Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya John dan juga Sharon. Sharon nak cakap apa tadi Sharon? Sorry saya Semangat. Oh, semangat. Pagi ni ada semangat okey, sikit. okey. Itulah sampai kita clash. Itulah set baru pun tengok dah ada rumput-rumput tapi make sure di maintain. Tengok ada rumput-rumput kat belakang kita Sharon. Nampak tak? Ada rumput-rumput lah. Rasa suasana Make sure di dekat maintain taman. oleh DBKU lah.
Baik, jadi sekarang kita akan masuk topik kita yang kedua, iaitu kita akan bersama dengan salah seorang, beliau juga merupakan seorang pengacara di TVS dalam program Borak Tesi Peng. Beliau juga merupakan seorang penerbit dalam satu program terbaru dan juga beliau juga pengacara dalam program Afiq DIY, Afiq Kai DIY. Jadi kita bersama dengan Tuan punya badan, Afiq Kai. Selamat pagi. Good Apa morning. khabar? Apa khabar? Sehat. How are you guys today? Good. Good. Susah tak bangun today? Tengok mata, Bila-bila pun susah nak bangun. mata masih kembang lagi ni. Okey, jadi program terbaru Afiq Kai DIY. Mungkin boleh kongsikan apakah differentiator program di So Afiq Kai DIY ni? Afiq Kai DIY ni for me it's a very fresh program sebab kita akan buat projek-projek DIY menggunakan bahan-bahan terpakai, bahan-bahan terbuang, even bahan baru yang kita tak nak pakai dah. So daripada kita membazir, lebih baik kita buatkan bahan-bahan tu menjadi sesuatu yang baru. So basically that's the idea lah. Yeah. Tapi macam mana idea ni tercetus? Like, Actually, adakah memang sebelum ini memang suka DIY kan benda-benda sendiri? Actually, idea ni tercetus from Instagram punya content. So, I create content for Instagram. I buat 1 minute craft, buat benda-benda DIY. And 1 year after that, I diberi opportunity untuk present dekat TV show. Satu idea yang menarik tu. Itulah. Jadi apa perbezaan program Kai ni dengan program DIY yang lain? Yang mesti penonton mesti nak tengok Afiq punya ni juga sebab special. I'm not saying this nak cakap program DIY ni satu dalam sejuta. Okay. But if you can find any other program dekat TV for now, kita tak jumpa pun program dalam Malaysia ni yang menunjukkan projek-projek DIY yang simple dan very easy to do, bahan-bahan yang senang dicari dan very not time consuming untuk kita buat dalam Malaysia ni lah. So I think that's going to be the most factor yang differentiate Afiq Kai DIY daripada program-program yang lain. Okey, bercakap mengenai bahan-bahan, apakah antara bahan-bahan yang mungkin sering digunakan dalam Afiq Kai DIY ni? Okay, for now kita dah episod ketiga. So Okay. the first until the third episode, first episode kita gunakan baju, baju lama, baju yang berwarna hitam yang dah lusuh ke dah buruk, kita akan Okey. bleachkan menjadi something yang nampak macam Adakah tie-dye contoh lah. yang Yes, this is okey. the example lah. Oh, okey. Then the next episode kita buat geometric terrarium, inspired by lah, dia bukanlah exactly geometric terrarium. Geometric, okey. Geometric terrarium is something yang macam pasu bunga ke perhiasan yang kita akan gunakan something dekat ayam Macam ni, yes, macam this pilihan one, ni correct. sekarang. Yes. Yang belakang tu Iki. Yang belakang tu Iki kita tak DIY kan. Itu yang tepuk-tepuk tu. Jadi yang bunga dengan pasu tu digunakan daripada bahan terpakai. Actually tak pasu tu is a plastik punya bunga. So kita just nak decor dia menjadi something lebih kompleks lah, more interesting untuk kita tengok lah. So benda yang geometric tu kita buat daripada bamboo stick, which is kayu lidi yang kita gunakan untuk sate ke, Lidi untuk lah, lidi oden-oden kayu. macam Korea tu Faham. ke. Jadi semua bahan terpakai ni John diberi Ya. nafas baru. Diberi nafas baru, betul. Dan kita pandang pun macam, this looks new. Tapi mahal. padahal benda sama. Betul. And the third one, untuk third episode tu kita buat puppet daripada Puppet. stocking. Daripada stocking, okey. Jadi yang dibawa dekat studio Boleh pada saya hari ni tengok lah. puppet tu? Betul. Macam Menarik comel. Oh, okey. So it's a socks lah kita buat jadi puppet macam ni. Oh, Sebab faham. program ni actually kita fokus dekat kids. Oh, okey. Jadi Cik Afiq, adakah program anda ni sesuai untuk tontonan kanak-kanak bawah 12 tahun? Seperti kita tahu, Yes, budak-budak ni kan yes. mudah nak meniru apa-apa yang dipaparkan kat televisyen. Betul, of course. Sebab kita punya target audience pun actually kids. Boleh saya tengok? Boleh. Menarik. Sebab Comel. target audience itu actually kids. Okay. But at the same time, kita akan masukkan juga golongan dewasa sebab kids ni dia perlukan lagi-lagi yang bawah 12 tahun. Mereka akan perlukan parental guidance, Ya, betul. parental supervision, support semua orang kena jagalah. Sebab kita akan bekerja dengan tools-tools yang digunakan macam hot glue gun, panas kan, gunting, tajam. So it's a bit dangerous lah. So memang kena ada pengawasan orang-orang dewasa. Penyediaan mungkin daripada kakak atau abang yang lebih Betul, dewasa. betul. Yang lebih dewasa. Saya rasa sekarang waktu yang sangat sesuai sebab sekarang sekolah pun ada yang sekolah kat rumah. So Yeah. banyak meluangkan masa di hadapan TV dan ini mungkin antara aktiviti yang mereka boleh lakukan di rumah untuk Betul, mengisi masa betul, lapang. betul, Jadi mungkin boleh kongsikan bilakah Afiq Kai DIY ni bersiaran setiap hari apa? Okey, Afiq Kai DIY akan bersiaran setiap hari Ahad pukul 6.30 petang dan siaran ulangan pada hari Khamis 7.15 petang dan juga Sabtu 9.15 pagi. Jangan lupa. Saksikan Afiq Kai DIY. Bolehlah mengisi masa lapang kat rumah dengan adik-adik, dengan Betul. laki bini pun boleh juga malah. Saya ya. kira ini Boleh. merupakan satu program yang menarik lah John. Ya, betul. Sebab ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara keluarga. Betul. Jadi Betul, macam betul. ibu bapa bersama-sama anak menghasilkan DIY sendiri di rumah. Yap. Secara tidak langsung dia dapat merangsang kreativiti dan imaginasi kanak-kanak
anak tersebut. Betul. Actually very fun. Saya suka tengok rancangan ni. Kalau terlepas pun boleh saksikan dekat YouTube. Betul. Kita macam cuba mencabar kreativiti kita. Mana Betul. tahu kita ada bakat di sebalik kreativiti kita tu, John. Dan melalui penghasilan daripada DIY ni, mana tahu kita boleh buka bisnes kita sendiri. Betul. Why not? Kan? Memberi peluang pada diri sendiri juga dan pada orang lain. Jadi Cik Afiq, pernah tak dalam banyak-banyak menghasilkan karya kan macam terketandusan idea? Ketandusan idea. Sebab nak menghasilkan idea untuk menghasilkan macam apa lagi mudah. benda yang nak buat, apa lagi benda yang nak pakai. So far tak pernah lagi sebab projek-projek DIY ni sangat-sangat banyak dekat even in the whole world dia sangat banyak. So kalau kita dah tak ada idea pun kita buka je Google memang banyak gila idea. But kita tak tirulah. But usually idea-idea tu kita akan automatically kita akan boleh improvise idea tu. So kita akan jadikan dia sebagai reference and we can create something else tapi melalui reference daripada projek-projek orang lain. Faham. Jadi adakah apa rancangan ataupun episod-episod selepas ini dah pun tahu apakah benda yang nak dibuat selepas ini? Yes, kita dah ada actually list untuk the whole season. And okay. for this week episode, kalau korang nak tengok, jangan lupa tengok again. Apa? Minggu ni apa? Kita akan buat DIY makanan, which is DIY about makanan? cake. Makanan? Cake di dalam cawan. Yes. Cupcake. Oh, Yes, cupcake dalam cawan. It's like a cupcake tapi bukan cupcake tapi cake dalam cawan. Macam menarik itulah. tu. So it's a Cake very dalam express punya cawan. way of making. So kita pakai microwave je, in 2 minutes time dah siap dah. Oh, cake mudah tu. lah, mudah dan cepat. Yes, very easy. Sebab DIY ni dia tak terbatas dekat arts and craft saja. Usually bila kita cakap DIY orang kata arts and craft saja kan. Actually kita boleh je buat makanan ke apa asalkan benda tu kita buat sendiri. Macam itulah. Lagipun DIY kan stands for do it yourself. Do it yourself. Okey. Sangat menarik. Masih lagi kagum dengan this dengan puppet. puppet yang dihasilkan. Jadi kita nak tahu jugalah sekarang ni selain daripada Afiq, siapa lagi antara pengacara? Sebab tadi kita lihat macam ada lagi 2 orang yang bersama dengan Afiq dalam program ni. Betul. Walaupun nama dia Afiqai DIY tapi saya tak berkeseorangan lah. Ditemani oleh Ardila dan juga Rifki. So Ardila and Rifki is additional character dalam Afiqai DIY yang ada perwatakan masing-masing. Contohnya macam Rifki, karakter dia seorang yang sangat berminat dalam DIY but at the same time dia sangat cheerful. Adila pula dia tak reti buat DIY but at the same time juga dia very macam positif. She keeps on laughing macam tu. So dia tak stress lah. Jadi 3 karakter yang berbeza. Betul. So I the one yang akan bagi tutorial Mastermind dekat lah diorang kiranya. Yes. And the most interesting thing is bila diorang buat DIY actually, diorang buat semua benda tu first time. Maknanya diorang tak buat sebelum episod So tu. jadi that means sebelum mula shooting ataupun show, mereka tak tahu apa Yes, yang mereka tak tahu So apa-apa. Afiq seorang saja lah yang tahu? Yes. So diorang ikut and surprisingly mereka boleh buat dengan very good. Okey, mungkin selepas ni boleh jemput tetamu pula, boleh jemput saya nak masuk. Boleh. John dari sebelum launching malu. berminat. Ya, dari awal Boleh lagi jemput saya untuk makanan dia, sis? Boleh. Makanan di sana. Jadi itulah Afiqai DIY, pengacara Afiqai DIY. Selepas ni kita akan membicarakan lagi lebih mengenai program terbaru di TVS ni. Jadi kita jumpa selepas ini. Terus bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Janganlah limitkan kreativiti orang membuat art and craft sahaja. Yang kita ada, let's say macam mempola kek usually. Bahan utama yang kedua adalah sebuah koko. I definitely want cake. Ki. Yep. Ki. Jangan lupa saksikan Afiqai DIY setiap Ahad 6.30 petang di TVS saluran 122. Ya, anda masih bersama saya, Sharon Kezia, Jonathan Ding dan Afiqai, iaitu penerbit rancangan DIY yang terbaru di TVS. Jadi seperti yang anda dapat lihat dekat atas meja kami ni, dia ada hasil daripada DIY yang tersendiri. Jadi Cik Afiq, sebagai seorang pengacara borak tesipeng dan juga penerbit untuk rancangan DIY ni, bagaimana membahagikan masa dan cabaran dihadapi? Sebab multitask ni. Okey, tak mudah, sangat-sangat susah. Kita nak multitask banyak program. Actually tak banyak pun 2 program, but actually sangat
time consuming for Betul. me lah. Ya. So macam Borak Taxi Peng berlangsung setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad. And untuk DIY pula, I kena shoot every Tuesday, Thursday macam tu. So dia dah ambil masa sebab kita kena buat post production lagi kan. Betul. Not easy sebab dulu I actually pernah beat solo untuk Afikai DIY, but then my boss dia cakap mungkin dia boleh bantulah sebab dia tengok I pun sangat-sangat busy kan. So he advise me to have penerbit bersama lah. So right now I buat Afikai DIY ni terbitan bersama dengan Adila. Adila yang host juga dalam Afikai DIY. Dan turut dibantu oleh Rifki jugalah. Faham? Ada supporters lah dari belakang tu. Yes. And for cabaran pula, cabaran sangat banyak dari segi DIY ni sebab walaupun kita buat bahan-bahan terbuang, tapi bila kita buat program ni, kita some of the materials kita kena beli. So bila kita dapatkan materials tu pun agak-agak mencabar jugalah. Sebab some of the materials kita kena cari yang, let's say I want this specific kind of material. I ni demand sikit. Nak yang berkualiti lah kan. Quality, yes. Betul. I kena petikan Penting, quality ya, dulu. betul. Tapi sometimes benda tu tak ada, dah out of stock. Contohnya kalau program DIY yang buat, kebanyakannya pakai hot glue gun. Yep. So hot glue gun, kita nak pakai hot glue gun, kalau kita nak cari yang ada wire tu, it's very easy to find. But I want the one yang wireless, yang cordless, tak ada wire. pakai So bateri easier for me, easier for the crew untuk shoot kan. betul. So bila kita nak cari something yang a bit rare, yang tu dah jadi masalah dia, cabaran dia. But so far benda-benda lain tak ada masalah. So far dipermudahkan lah, alhamdulillah lah. Cabarannya dalam untuk mencari barang yang diperlukan lah. Yes. Dan juga masa lah. Kekangkan masa tu Yes. kan. Jadi saya nak tahu dekat sini sama ada program DIY yang Afiq buat ni adakah dicuba dahulu, cuba jaya dulu sebelum tu di rumah baru shoot atau memang datang ke set tu terus shoot pada ketika itu juga? Okey, sepatutnya I kena buat dulu sebelum shooting. So meaning I kena tahu all of the flow, kena tahu apa kita punya precaution apa semua kan. Tapi untuk certain project I lagi prefer buat on the spot. So I nakkan originality tu. Kalau dia jadilah, kalau tak jadi kita buat lagi. Sebab bila once kita buat DIY tu, bila dia menjadi, the reaction is very original lah, very pure. Macam bila tengok, wow, menjadi. Kalau fail pun kita akan gelak gila-gila sampai terbaring kat lantai. Macam itulah. So I prefer kita buat benda tu on the spot. Tapi kalau ada certain project kita kena buat dulu sebelum. Contohnya kalau benda tu very time consuming, so kita kena allocate kita punya masa untuk segmen. So contohnya masa untuk kita nak buat project yang kena buat pemotongan ataupun yang dah ada ukuran siap-siap, itu kita akan buat sebelum. Jadi pernah tak mengalami kegagalan bila buat on the spot tu? Of course, pernah. Tapi so far I tak pernah lah. Untuk Rifki dengan Adila banyak kali. Jadi nak dapat reaksi like the spontaneous reaction masa recording tu lah. Okay, kita nak tahu juga mungkin adakah DIY ni juga ada berkaitan dengan makanan, macam buat makanan DIY? Yes, sebab so far kita nak buat DIY ni kita akan ikut trend semasa. Contohnya macam kalau kita tengok dekat TikTok social media yang lain, dia orang suka buat trend of foods ke arts ke craft, semuanya dalam kategori do it yourself ni. So benda-benda yang kita boleh buat dengan cepat dan pantas dan menggunakan bahan-bahan yang kita dah ada, I will consider it as DIY punya project lah. Jadi sumber inspirasi semua kebanyakannya daripada media sosial lah. Yes, correct. TikTok. Sebab bila as a producer, bila kita nak terbitkan sesuatu program, kita kena tengok kita punya target audience. At the same time, bila kita tengok target audience kita tahu macam mana kita dapat engagement diorang. Bila kita nak tahu cara dapat engagement, kita kena tahu apa konten yang trending sekarang yang orang suka tengok. Macam itulah. Sebab kalau kita buat konten yang kita kita nak seorang-seorang je, dia jadi shock sendirilah. Dan ada tak mendapat feedback lah, respon maklum balas daripada penonton yang mencadangkan untuk buat pelbagai DIY? Even macam I buat dekat social media, biasanya diorang akan PM I, diorang cakap, boleh tak kita buat ni, boleh tak tunjukkan ni. Dari situ kita dah dapat dia punya, kita analyse dan kita find solution untuk setiap ni lah, projek-projek DIY yang audience request. Biasa yang audience request ni lingkungan umur mereka like Okay, usually teenagers. Surprisingly, sebab biasanya kita fokuskan DIY ni dekat kids. Tapi yang I pelik, ramai yang dalam teenagers ke umur 20-an suka buat DIY. Macam kids. Termasuk I lah. Mungkin mereka melepas zaman kanak-kanak mereka, John. Betul. Jadi sekarang ni lah mereka nak merasai balik zaman kanak-kanak mereka tu. Mungkin sebab pandemik. Sebab tak ada buat apa dekat rumah. So, diorang cari something to do dan spend time with family dan juga orang-orang yang tersayang lah. Jadi Afiq pernah tak mendapat kritikan
daripada penonton? Of course, pernah. Pernahlah. Yes. Ni kritikan yang paling biasa kita dengar is kenapa kita nak buat DIY sedangkan kita boleh beli dekat kedai, jimatkan masa dan lagi murah. Sometimes lagi murah. Ya. Tapi yang orang tak faham buat DIY ni actually bukan sebab kita nak jimat semata-mata, tapi DIY ni is more like a hobby lah. Betul. Macam yang dibagi tahu tadi, dia ada benefit sendiri buat DIY ni. Kita boleh spend time with families, friends, lepas tu kita boleh boostkan kreativiti kita dan sebagainya. Ya, jadi itulah keutamaan DIY ni untuk kita lebih lebih enjoy, lebih have fun, meluangkan masa. Betul. It's a hobby lah, it's a hobby. It's a very good hobby. Betul. Selain daripada melakukan DIY ni, apa lagi hobi Afiq? Kalau di masa lapang, apa yang Afiq akan pergi atau akan buat? Okay, actually I ni sangat suka dengan filmmaking lah. So selain buat DIY, I juga buat video. So that is why in the first place I buat video DIY. So combination of dua benda. Jadi menjadi adakah satu. program DIY dekat media sosial ataupun platform Afiq sendiri masih berjalan? Ataupun dah dipindah ke TVS? Actually program dekat social media tu terhenti seketika. Sebab memang busy sekarang ni. Dengan banyak-banyak program memang kita dah tak dapat nak ni lah. Tak larat dah. Bukan tak nak tapi tak larat. Betul. Jadi apa dalam media sosial Afiq sekarang, apa yang konten yang Afiq kongsikan? Still lagi DIY dan juga sebab kita dah jadi host TVS, I kena promote jugalah program-program TVS. So parts of the clips yang kita buat Borat Tesipeng, parts of the clips of Afiq Kai DIY, so kita masukkan dekat dekat my Instagram untuk promotion lah. Okay. Dan saya tahu juga Afiq ni main golf juga. Main golf dengan DIY is the same thing. Same thing. DIY jugalah. Sebab golf belajar golf sendiri juga. Macam kita tahu golf pun kita ada handicap kan. Betul. Maknanya lagi besar handicap tu lagi banyak kecacatan. Betul. Contohnya macam kita buat DIY pun bila kita first time buat kita akan banyak kecacatan dekat kita punya project DIY tu. So we learn to accept our kekurangan tu dan kita akan keep on improving ourselves. Same like golf lah. Golf pun kita akan start dengan handicap yang besar. Betul. Dan kita akan try every day to kecilkan. Boleh lah kita main golf? Boleh. Lepas ni lah. Lepas ni tak boleh. Tapi terima kasih lagi sekali lagi Afiq Kai kerana sudi berkongsikan sedikit mengenai Afiq Kai DIY Kesejahteraan Asia. Sekali lagi yang terakhir mungkin boleh kongsikan bila siaran sekali lagi one more time. Okey, jangan lupa untuk saksikan Afiq Kai DIY setiap hari Ahad 6.30 petang dan siaran ulangan setiap hari Khamis 7.15 petang dan juga Sabtu pukul 9.15 pagi di saluran TVS channel 122 My Freeview dan juga Astro. Buat promo lah ni. Free promo. Instagram, media sosial. Okey, Instagram dekat Afiq Khairuddin. AFIQ QHIRUDDIN ataupun boleh search nama AFIQ space KAI. Itulah Afiq Kai. Terima kasih Afiq. Jumpa. Thank you very much. Okay, jadi itu saja antara topik ataupun perbincangan kita bersama dengan tetamu-tetamu kita. Selepas ni saya dan Sharon akan kembali untuk blok yang terakhir. Kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Janganlah limitkan kreativiti orang membuat art and craft sahaja. Yang kita ada, let's say macam mempelaki usually. Bahan utama yang kedua adalah sebuah koko. I definitely want cake. Ki. Yep. Ki. Jangan lupa saksikan Afiq Kai DIY setiap Ahad 6.30 petang di TVS saluran 122.
Kembali lagi bersama dengan kami, Jonathan Ding dan juga Sharon Kezia dalam Sejahtera Asia di blok yang terakhir. Jadi sekali lagi kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Baik, Sharon, tadi kita bersama dengan dua tetamu. Yang pertama tadi salah seorang finalis program reality pertama di Sarawak dan program reality terbaru TVS iaitu TV Stars. Jadi mungkin Sharon boleh kongsikan apa yang Sharon dapat daripada perbincangan kita bersama dengan Jali tadi. Sebenarnya perbincangan Jali tadi rupanya John, untuk menjadi seorang public figure ni dan menjadi macam selebriti ni, kita harus sedia menerima kecaman, kritikan, pandangan daripada penyokong kita dan netizen di luar sana. Penting jadi sebenarnya perlu komen-komen tu. kental. Betul. Kadang-kadang komen tu kita ambil daripada sudut yang positif, John. Yes. Di mana komen tu kita ambil untuk menambahbaikkan diri kita sendiri. Ya, dan itu juga Jali juga kongsikan bahawa ini merupakan program reality beliau yang pertama. Jadi boleh juga berikan sokongan anda kepada beliau dan juga kepada finalis yang lain. Saksikan konsert TV Stars pada malam ini setiap hari Selasa pukul 8.30 malam dan saksikan perkembangan mereka setiap hari daripada Selasa hingga Sabtu 6.30 petang. Jadi itulah tetamu kita yang pertama. Yang kedua tadi bersama dengan Afiq Kai, seorang pengacara dan juga penerbit untuk program terbaru juga, Afiq Kai DIY. Menarik kan benda-benda DIY ni? Kita dapat memberi nafas baru kepada barang-barang yang lama untuk menjadikannya nampak lebih eksklusif dan mahal sebenarnya, John. Ya, betul. Jadi itulah barang-barang terpakai ataupun barang-barang bahan-bahan memberi nafas yang baru. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada dua tetamu kita. Jadi sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Jangan lupa esok hari lagi bersama dengan saya dan juga Sharon, hari Rabu hanya dalam Sejahtera Asia 7.30 pagi esok. Jadi saya Jonathan Ding. Saya Sharon Kezia. Jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye. Jaga diri.